Kenapa dipanggil Sayyidina Umar ni bapak singa? Sebab dia memang singa sungguh. Memang dia garang sungguh. Sampai satu kisah dia garang sungguh ni, rakyat takut. Sampai rakyat takut, pernah beliau membayar diah. Pernah membayar diah ganti rugi. Sebab ada kes berlaku pada seorang perempuan. Maka dia panggil perempuan itu yang mengandung, panggil perempuan pergi menghadap dia. Dalam perjalanan takutnya nak menghadap Umar, tergugur kandungan. Dia takut sampai gugur kandungan. Bila gugur kandungan, Umar bayar dia, bayar ganti rugi. Sebab apa gugur perempuan punya kandungan? Sebab takut nak jumpa dengan dia. Jadi orang, walaupun orang takut nak jumpa dengan dia, ada seorang yang paling rapat dengan dia, nama dia Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni, yang rapat dengan dia, dengan rapat dengan Umar Al-Khattab. Jadi bila Abdurrahman bin Auf pergi jumpa, sebab rakyat kata, Abdurrahman, kau pergi pujuklah supaya lembut sikit Umar tu, nampak garang sangat. Dia tegas, ada orang takut. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi yang cukup hebat dari segi ilmunya, tapi umur lebih muda daripada Umar Al-Khattab. Dia mengatakan, aku berminggu-minggu tahan satu soalan, tak jadi tanya Sayyidina Umar, sebab takut tengok Sayyidina Umar. Dia punya tegas tu hebat sangat. Maka Abdurrahman bin Auf pergi cakap, Sayyidina Umar kata, aku ni bila aku buat satu perkara secara lembut, aku sampai aku rasa berdosa pada Allah Subhanahu Wa Taala, takut-takut mengabaikan haknya. Sebab apa? Sebab bila aku lembut dengan rakyat, takut rakyat buat tak betul, aku takut aku berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila aku berkeras sangat, aku rasa aku berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Sebab aku ni garang sangat. Jadi aku pun tak tahu nak buat macam mana. Aku lembut sangat, aku takut aku mengabaikan hak Allah sebab lembut sangat. Bila aku keras sangat, aku takut aku ni berdosa sebab aku garang sangat. Jadi tu nak bagi tahu apa nama, itu dia Abu Hafsin. Abu Hafsin ni bapak singa. Dipanggil gelaran bapak singa kerana ketegasan. Abu Hurairah bapak kucing. Dipanggil bapak kucing sebab dia suka pelihara kucing. Kita ni abu apa? Abu kereta. Sebab apa suka sangat tukar rim kereta, panggil abu kereta lah kita. Kerja abu motor, abu kereta, baik. Jadi saya nak cerita bahawasanya ada gelaran-gelaran tertentu. Jadi Umar Al-Khattab menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu, sesungguhnya hanya senya al-a'mal, amalan-amalan kita ni, binniyat, dengan niat. Wa innama, dan sesungguhnya hanya senya likulli imri'in ma nawa, bagi setiap orang dia akan dapat apa yang dia niatkan. Kemudian Allah Ta'ala bagi contoh, barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dapat Allah dan Rasulnya, dia akan peroleh Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrah kerana nak dunia atau nak perempuan, maka hijrahnya akan dapat apa yang dia niatkan. Dia hijrah nak perempuan, maka dapatlah kahwin dengan perempuan tersebut. Dia hijrah kerana nak kepada harta, maka dapatlah dia harta tersebut. Baik, ini hadis disebutkan nilaiannya oleh Al-Imam An-Nawawi, disebut dalam huraiannya. Hadis yang pertama ini adalah mempunyai martabat dan nilaian yang tinggi dalam jurusan hukum Islam, kerana banyak antara hukum itu didasarkan kepadanya. Hadis ni merupakan salah satu daripada hadis yang daripadanya timbul satu konsep dalam Islam, dia panggil
konsep niat. Semua amalan ada niat. Sebab itulah setiap amalan, belajarlah apa-apa hukum pun dalam fiqh ni, apa rukun dia, niat. Contoh, semayang ada niat, apa nama, tawaf ada niat, buat haji ada niat, apa lagi, puasa ada niat. Jadi maknanya berdasarkan hadis ni menyebabkan seluruh amal kita didasarkan atas hadis ini. Ulama hadis sepakat mengatakan tentang ketinggian nilai hadis ini dan sahihnya. Yang pertama, hadis ni tinggi nilainya kerana daripada hadis inilah lahirnya banyak hukum-hukum. Sehingga kalau kita belajar usul fiqh, belajar qawaid fiqhiyah, dia ada 5 kaedah. Kaedah pertama dia panggil al-umur bimaqasidiha. Setiap perkara adalah berdasarkan niatnya. Jadi kalau tak ada niat, maka tidak sah amalan tersebut. Dan kalau ada niat, tapi niat tersebut dalam amalan tersebut dia tidak niat dengan cara yang tepat. Contoh kalau semayang, dia kena ada niat qasad, ta'arrud, ta'yin. Dalam ibadat semayang kena ada qasad, kena ada niat aku mengerjakan solat. Ada ta'arrud, ta'arrud maksud dia fardu atau sunat. Ada ta'yin, ta'yin maksud dia zuhur, asar, maghrib, isyak. Jadi dalam semayang kita wajib ada 3 perkara ni. Saja aku solat, itu nama dia qasad, nama dia qasad. Fardu nama dia ta'arrud. Zuhur nama dia ta'yin. Saja aku solat fardu zuhur. Siapa-siapa semayang niat dia saja aku semayang zuhur. Tak ada apa tu? Tak ada ta'arrud. Bila tak ada ta'arrud dalam istilah fiqh, maka solat itu tidak sah kerana berlaku kesamaran dengan semayang sunat. Bila tak ada niat fardu, maka ada kebarangkalian niat tersebut niat sunat. Saja aku semayang zuhur. Zuhur ni ada sunat zuhur. Tapi kalau saja aku semayang fardu zuhur, maka benda tu sudah tetap. Ta'arrud fardu tu ada. Bila ta'arrud fardu tu ada, maka semayangnya dikira sah. Ini panjang perbicaraan dalam ilmu fiqh. Berdasarkan hadis ni, kita nak apa? Kita nak fardu. Kalau kita semayang nak fardu, maka jadi fardu lah. Kita semayang nak sunat, jadi sunat lah. Kalau tak sebut salah satu fardu atau sunat, sedangkan semayang tersebut semayang fardu, maka semayang tersebut niat dia tidak sah. Maka niat tidak sah, maka semayang tersebut batal. Sebab tu kena belajar bab apa nama niat ni. Tapi masalah orang Melayu bila belajar niat panjang-panjang, dia jadi penyakit was-was pula. Ni sakit hati. Dah belajar tinggi-tinggi, akhir sekali was-was. Allah, Allah, Allah. Sebab apa? Tak masuk-masuk niat. Dan niat ini perlu dilakukan ketika mula-mula perbuatan amal dikerjakan. Semayang, mula-mula sekali apa? Takbir. Sebab tu niat dalam takbir. Okey, wudu. Anggota pertama wajib wudu. Apa dia? Basuh muka. Sebab tu niat waktu basuh muka. Habis ustaz puasa, ustaz kenapa boleh niat malam? Puasa boleh niat pada waktu malam sebab nak tunggu mula-mula waktu masuk puasa, iaitu subuh tu apa? 5.35 ni, nak tunggu 5.35 tu ramai, kena bangun ramai-ramai, masuk je 5.35 terus niat, payah. Bila payah, maka dibolehkan niat pada waktu malam. Jadi yang lain niat pada awal-awal perbuatan pertama dalam ibadat tersebut. Kalau semayang, takbir. Minggu lepas saya mengajar di sekolah saya, tajuk solat. Sebelum saya mengajar, saya tanya seorang-seorang, awak semayang, awak niat bila? Tanya pelajar. Dia kata sebelum takbir. Bila seorang kata sebelum takbir, satu kelas pun sebelum takbir berlaku. Awak sebelum takbir, awak sebelum takbir, awak sebelum takbir, habis sebelum takbir berlaku. Jadi saya kata pelajar saya dalam kelas ni ada 40 orang,
semua semayang tak sah. Terkejut dia. Sebab awak niat sebelum takbir. Sebelum takbir tu bukan niat, itu lafaz niat. Usalli fardhu zuhri itu lafaz niat. Niatnya dalam takbir. Allah, awak lintaskan dalam hati awak bahawasanya awak sedang bersembahyang fardu zuhur, barulah sah. Rupanya belajar-belajar di kita tingkatan 1, tingkatan 2 tak tahu pun niat kat mana. Bila ambil sembahyang niat kat mana? Basuh tangan, ada kata kumur, ada kata muka. Makna berlaku khilaf di kalangan budak-budak tingkatan 1. Jawapannya adalah di muka. Sebab itu anggota pertama yang wajib dibasuh. Jadi ulama-ulama kata hadis ni cukup besar. Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain berpendapat bahawa hadis ini adalah 1/3 daripada Islam. 1/3. Kerana perbuatan seseorang ada dengan hatinya atau lidahnya atau dengan anggotanya. Manakala niat itu ialah salah satu daripada yang 3 tersebut. Baik. Orang ni dia buat amalan sama ada dengan lidahnya ataupun dengan perbuatannya. Bila dengan lidahnya atau dengan perbuatannya, dengan hatinya satu lagi. Jadi dengan hatinya hadis 1/3 iaitu hadis niat. 1/3 lagi hadis halal dan haram. Hadis halal dan haram. Hadis halal dan haram ini adalah hadis yang mana merangkumi 1/3 yang lain lagi. Jadi kata Imam Syafi'i, 3 hadis ni merangkumi Islam sepenuhnya. Yang pertama hadis niat yang akan kita pelajari ni. Yang kedua hadis halal bayyin. Al halalu bayyinun.